Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah untuk kelas KKQ hari ini kita akan mempelajari tajuk dalam bab Ulumul Quran iaitu Asbabun Nuzul. Ya, anak-anak boleh merujuk buku panduan KKQ muka surat 151 hingga 155. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tajuk Asbabun Nuzul, mari kita fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan Asbabun Nuzul. Ya, asbab ni daripada bahasa Arab yang bermaksud sebab-sebab. Ya, an-nuzul ialah penurunan, sebab penurunan. Jadi tarif Asbabun Nuzul ni ialah peristiwa atau persoalan-persoalan yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa dan hukumnya. Ya, jadi Asbabun Nuzul ni adalah sebab atau peristiwa, persoalan-persoalan yang menyebabkan satu ayat tu diturunkan. Ya, jadi kenapa Asbabun Nuzul ini penting? Ya, apa faedah Asbabun Nuzul? Antara faedah Asbabun Nuzul ini ialah yang pertama, membolehkan pentafsiran ayat dengan tepat. Daripada sebab-sebab penurunan ayat Quran, kita dapat tafsirkan ayat dengan lebih tepat. Yang kedua, menjelaskan makna lafaz umum dalam Al-Quran. Lafaz yang secara umum bila kita lihat pada Asbabun Nuzul, kita akan dapat memahami maknanya dengan lebih baik. Yang ketiga, sebagai asas perbandingan peristiwa dan watak yang berlaku ketika turunnya Al-Quran dengan masyarakat yang berikutnya. Ya, jadi dapat buat perbandingan lah peristiwa ataupun apa yang berlaku pada ketika itu. Ya, macam kita pada zaman sekarang, kita dapat lihatlah apa yang berlaku menyebabkan turunnya ayat pada zaman Rasulullah SAW. Yang keempat, apa faedah Asbabun Nuzul ini? Untuk memudahkan hafazan, dan supaya kita dapat mengetahui maknanya dengan tepat, yang bersesuaian dengan peristiwa berlakunya penurunan ayat tersebut. Yang kelima, dapat mengukuhkan keimanan terhadap hukum-hukum Allah. Jika kita tahu tentang tujuan suatu ayat itu diturunkan, akan meningkatkan lagi keyakinan kita terhadap hukum-hukum Allah. Seterusnya kita akan lihat pula bahagian Asbabun Nuzul. Sebelum itu kita kena tahu bahawa bukan semua ayat Quran itu diturunkan dengan sebab atau peristiwa yang berlaku, tapi ada sebahagian ayat diturunkan tanpa sebab. Jadi oleh itu bolehlah dibahagikan Al-Quran ini kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama diturunkan tanpa sebab. Seperti ayat yang ceritakan tentang nabi-nabi, yang ceritakan tentang umat-umat terdahulu. Ayat ini tiada sebab penurunan, tak ada Asbabun Nuzul. Itu bahagian yang pertama, diturunkan tanpa sebab. Bahagian yang kedua ialah ayat atau surah yang diturunkan berdasarkan kepada sebab atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang ni maksudnya ayat ni turun sebab ada peristiwa tertentu yang berlaku. Kita boleh lihat pada contoh yang pertama, menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Rasulullah yang ditimbulkan kepada Rasulullah SAW. Contohnya persoalan tentang harta rampasan perang yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Bila ada persoalan kepada Nabi tentang harta rampasan perang, jadi turunlah surah Al-Anfal ini untuk menjelaskan perkara tersebut. Contoh yang kedua kita boleh lihat untuk menempelak seperti yang terdapat dalam surah Al-Masan, untuk menempelak perbuatan Abu Lahab. Yang ketiga untuk mengajar syariat dan hukum hakam. Contohnya peraturan hutang piutang yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma.
Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ila al-akhir. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang-hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, hendaklah kamu menulis, yakni nulis hutang dan bayaran masanya itu. Jadi antara sebab diturunkan ayat 282 ni ialah untuk mengajar hukum-hukum bahawa bila kita berhutang hendaklah tulis. Okey. Yang keempat, untuk menetapkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Maksudnya, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali? Maksudnya dengan sekaligus Al-Quran diturunkan dengan cara yang ini beransur-ansur. Itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Jadi asbab diturunkan ayat ini adalah untuk menetapkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada bahagian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, kita hendaklah mengetahui bahawa Al-Quran ini mengandungi 28 huruf hijaiyah, mengandungi 30 juzuk. Dalam 30 juzuk ni ada 60 hizib, dan 240 makra', 114 surah, ada 320,015 huruf, 77,439 perkataan, yakni kalimah, dan juga 6,236 ayat. Ini mengikut tafsir Ibnu Katsir riwayat Mujahid. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah. Apa dia ayat Makkiyah? Apa dia ayat Madaniyah? Nama pun Makkiyah. Makkiyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah. Jangan keliru, ayat Makkiyah bukan semestinya turun di Mekah. Diturunkan sebelum hijrah, sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Maksudnya Nabi masih di Mekah, walaupun ayat itu diturunkan bukan di Mekah. Jadi yang perlu kita faham, ayat Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah. Jadi apa dia ayat Madaniyah? Ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah, walaupun bukan diturunkan di Madinah. Kalau ayat tu diturunkan sebelum hijrah, itu ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah dipanggil ayat Madaniyah. Macam mana kita nak kenali ayat-ayat Makkiyah ini? Terdapat tanda-tanda ayat Makkiyah dan juga tanda-tanda ayat Madaniyah. Selepas kita mempelajari tajuk ini, bolehlah cuba melihat ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita boleh pastikan itu adalah ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah. Antara tanda-tanda ayat Makkiyah ialah, yang pertama, setiap surah yang mengandungi lafaz kalla. Kalau kita jumpa surah yang dilafaz kalla, tu ada tanda ayat Makkiyah. Yang kedua, setiap surah yang mengandungi ayat sajadah, yang mana ada simbol sujud sahwi dalam Quran Resam Utsmani ni, itu adalah ayat Makkiyah, antaranya dalam surah Sajadah sendirilah. Yang ketiga, ayat surah yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, itu adalah ayat Makkiyah. Kalau ya ayyuhan nas ialah ayat Makkiyah. Yang keempat, dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran sahaja, walaupun bermula dengan Al-Baqarah bermula dengan Alif Lam Mim, dia bukan ayat Makkiyah. Selain daripada Ali Imran dan Al-Baqarah, surah yang bermula dengan huruf hijaiyah adalah ayat Makkiyah. Contohnya Taha,
ya, dan surah-surah lain. Okey, yang kelima, setiap surah yang mengandungi kisah Nabi dan umat dahulu, ya, kecuali surah Al-Baqarah. Yang penting kita ingatlah Al-Baqarah ini adalah Madaniyah, bukan Makkiyah. Jadi surah yang ada kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah adalah tanda-tanda ayat Makkiyah. Ya, kebanyakan surahnya adalah mufassal. Okay, surah mufassal ini ialah surah-surah pendek, ya, seperti surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Asr, ya. Itu adalah ayat Makkiyah. Okay, yang ketujuh, tiap-tiap surah yang mengandungi cerita-cerita Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita jumpa surah yang menceritakan tentang Nabi Adam, Iblis selain daripada surah Al-Baqarah adalah tanda-tanda ayatnya adalah ayat Makkiyah. Okey, yang ke-8 mengandungi ayat-ayat yang pendek, ya. Kalau kita tengok surah tu ayat dia pendek-pendek, ya, itu adalah tanda-tanda ayat Makkiyah. Yang ke-9, ya, menjelaskan soalan-soalan akidah dan akhlak, ya. Kalau ayat itu menceritakan tentang perkara akidah dan akhlak adalah tanda-tanda ayatnya adalah ayat Makkiyah. Yang ke-10, terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin dan menerangkan kesalahan kepercayaan dan amalan mereka. Ya, kalau ada cerita tentang amalan orang musyrikin yang salah, ya, kepercayaan mereka itu adalah tanda ayat Makkiyah. Yang ke-11, terdapat banyak lafaz qasam, iaitu lafaz sumpah, ya, seperti dalam surah Al-Asr tu sumpah depan wal asr, ya, demi masa. Yang ada lafaz sumpah kat depan tu adalah sebagai tanda ayat Makkiyah. Okey, mari kita lihat pula apakah tanda-tanda ayat Madaniyah. Yang antara tanda-tanda ayat Madaniyah ialah yang pertama dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya, kalau kita jumpa ayat yang dimulai dengan kalimah ini ialah ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah, ya ayyuhannas, ya. Okey, yang kedua, mengandungi keizinan atau perintah perang. Kalau kita jumpa ayat yang ceritakan tentang keizinan berperang, itu adalah ayat Madaniyah. Okey, yang ketiga, menerangkan hukum syariat, ya, seperti hukum muamalat, ya, jual beli, hukum pernikahan, itu adalah ayat Madaniyah. Kalau ayat Makkiyah banyak ceritakan tentang akidah dan akhlak. Okey, yang keempat, mengenai orang-orang munafik. Ayat yang ceritakan tentang orang munafik ialah ayat tanda-tanda ayat Madaniyah. Okey, yang kelima, membantah kepercayaan dan amalan ahli kitab. Ya, ayat yang menentang amalan ahli kitab ini adalah tanda-tanda ayat Madaniyah. Okey, yang keenam, mengandungi ayat yang panjang. Ya, kalau kita jumpa ayat yang panjang dalam Al-Quran, itu adalah tanda-tanda ayat Madaniyah. Ya, kalau ayat Makkiyah ialah ayatnya pendek-pendek. Okay, kenapa kita kena mengetahui tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ni? Yang antara faedah mengetahui ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ni ialah yang pertama, dapat membezakan nasikh dan mansukh. Apa dia nasikh dan mansukh ni? Ialah nasikh ialah dalil yang menghapus hukum yang telah ada. Ya, maksudnya nasikh ni ialah ayat yang datang untuk membatalkan hukum yang terdahulu. Okey, mansukh pula ialah hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Jadi kita boleh lihat, ya, kalau ayat itu adalah ayat Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah, dia akan menjadi dalil, dia akan jadi nasih yang memansuhkan hukum sebelum tu yang terdapat dalam ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Ya, jadi kita tahulah, ya, kalau ayat Makkiyah diturunkan dulu, ayat Madaniyah diturunkan kemudian selepas hijrah. Jadi kita tahulah yang turun kemudian tu akan menjadi nasikh yang menjadikan ayat sebelumnya itu mansukh. Okey, harap dapat fahamlah. Okey, yang kedua, dapat mengetahui sejarah perundangan yang disyariatkan secara beransur-ansur. Kita dapat tahulah dalam Islam ni, penurunan hukum syariah ni beransur-ansur, berperingkat-peringkat pada sebelum hijrah hinggalah selepas peristiwa hijrah. Okey, yang ketiga, dapat mempercayai keaslian Al-Quran, ya, dan terpelihara daripada berubah. Ya, daripada kita tahu ayat ni daripada ayat Makkiyah, Madaniyah, kita tahulah bahawa Quran ni memang terpelihara, ya, daripada dahulu sehinggalah kini.
Okey, seterusnya mari kita lihat dalam jadual berikut berapa surah yang merupakan ayat makkiyah dan berapa surah yang merupakan ayat madaniyah. Dalam Quran ada 114 surah yang mana 86 surah adalah ayat makkiyah dan 28 surah adalah ayat madaniyah. Jadi kebanyakan surah adalah diturunkan sebelum hijrah, itu sebanyak 86 surah. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, dalam jadual ini dah diwarnakan. Yang berwarna pink ni adalah ayat makkiyah. Surah yang berwarna putih ini adalah ayat madaniyah. Kalau dalam buku panduan KKQ muka surat 154 hingga 155, dalam jadual surah tersebut, yang mana yang bertanda kaf adalah ayat makkiyah dan yang bertanda mim adalah ayat madaniyah. Seperti mana yang kita boleh lihat dalam baris yang pertama, surah Al-Fatihah adalah makkiyah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah adalah madaniyah. Al-An'am, Al-A'raf adalah makkiyah. Jadi kita boleh rujuk untuk lebih faham tentang surah-surah yang mengandungi ayat makkiyah dan juga ayat madaniyah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memahami tentang asbabun nuzul, tentang perbezaan antara ayat makkiyah dan ayat madaniyah, dan semoga mendapat manfaat daripada apa yang telah dipelajari pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam kelas KKQ yang akan datang. Ila liqa, ma'assalamah.